Hai awak berdua. Hai Mira. Lepas SPM, awak berdua dah fikir ke pasal bidang kerjaya apa yang awak minat? Sudah, saya nak menjadi seorang saintis. Wow. Saya tak pasti lagi kerjaya apa saya meminat. Hai awak bertiga. Hai. Awak bertiga sedang sembang pasal apa? Kami sedang membincangkan tentang bidang kerjaya yang kita orang minat. Bukan minat kerjaya. Awak semua dah fikir ke tentang minat kerjaya yang awak semua minat? Sudah. Awak Tisha? Saya tak pasti lagi. Kalau macam tu, dekat bilik UBK ada ujian IMK. Dekat situ boleh tahu bidang apa yang awak nak. Ya ke? Dalam ujian tu, dah awak dah ambil ujian tu, awak akan tahulah minat apa tu, kelebihan awak tu, kemahiran awak tu lebih kat mana. Jadi awak boleh tahulah minat kerjaya apa yang sesuai untuk awak. Oh, Cikgu ada dekat bilik UBK. Kita boleh pergi sekarang? okey, boleh. Jom. Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda sedang menonton pentaksiran psikometrik di saluran Didik TV KPM bersama saya Nisa K untuk episod kali ini. Sebelum kita melihat dengan lebih lanjut bagaimana pentaksiran psikometrik ini dapat membantu murid menentukan potensi diri dan juga hala tuju selepas persekolahan, jom kita berkenalan dahulu siapa penyampai kita hari ini. Baiklah penonton Didik TV KPM bersama-sama saya. Sekarang ni kita ada Cikgu Khairul Azwar yang merupakan guru bimbingan dan kaunseling dari SMK Dusun Nanding Hulu Langat, Selangor. Selamat datang Cikgu Azwar. Terima kasih Lisa. Terima kasih kerana sudi bersama-sama dengan kami. Sebelum kita teruskan Cikgu, hari ini kita juga dibantu oleh juru bahasa isyarat iaitu Cikgu Siti Zubaida Ahmad dari Sekolah Kebangsaan Pendidikan Khas Kuantan, Pahang. Baiklah Cikgu, pentaksiran psikometrik. Mungkin ramai murid-murid yang tidak jelas bagaimana psikometrik ini boleh membantu mereka dan apa tajuk yang kita nak bincangkan hari ini khususnya. Silakan Cikgu. Okey, terima kasih Nisa. Terlebih dahulu saya suka dengan semangat Nisa, sangat-sangat energetik terima pada hari ini. Okey, pada kali ini kita episodnya adalah mengenai konstruk realistik di dalam ujian IMK itu. Tapi sebelum itu eloklah kita panggil apa? Kita teruskan dengan sebuah ringkas mengenai apa itu IMK itu. IMK itu lebih kepada inventory minat kerjaya lah. Yang mana inventory minat kerjaya ini maksudnya dia tiada skala pemakahan kalau Nisa nak tahu. Maksudnya ujian psikometrik ni dalam IMK ni dia tak ada macam lulus atau gagal, cemerlang. Tak ada huruf A, B, C, tak ada Cikgu? Tak ada. Dia tidak macam subjek mata pelajaran lah maksudnya. Maksudnya dan dalam IMK ni dia melihat 3 konstruk yang tertinggi lah, yang mana yang ada dalam itu nanti saya akan jelaskan juga. Dan juga pelajar-pelajar dia kena jawab IMK ni dalam suasana yang kondusif. Kalau Nisa pernah tengok, kalau dalam peperiksaan biasa cikgu tidak dibenarkan menolong, betul? Maksudnya. Tapi dalam psikometrik ini sekiranya kalau pelajar itu tidak memahami beberapa soalan dia, maksudnya dia boleh bertanya dengan kaunselor mengenai cikgu saya tak faham ayat macam ni. So kita boleh membantulah, sebab tu dia panggil peperiksaan psikometrik ini dia kena jawab dalam kondusif lah, dengan selesa. Ini bermakna sekiranya cikgu saya tak faham soalan ni, nak saya jawab apa atau bagaimana? Maknanya cikgu boleh membantu. Ya, betul. Baik. Okey, di dalam IMK tu dia ada 6 konstruk yang mana dalam tu dia melihat salah satunya adalah realistik, yang kedua adalah investigatif, yang ketiga adalah artistik, social, enterprising dan juga konvensional lah. Yang mana untuk kali ini kita akan memfokuskan tentang realistik lah. Yang mana di dalam konsep realistik ini dia ada 30 soalan. Ia akan berkaitan dengan realistik. Daripada Nisa rasa berapa soalan kalau IMK ni ada? Dia ada 180 soalan. Yang mana pelajar kena jawab lebih kurang dalam masa 30 minit. Tetapi tidak memerlukan maksudnya satu soalan tu tak boleh nak fikir panjang, just dia baca, dia faham dan dia jawab. Sebab dalam secara spontan. Ya, sebab psikometrik ni dia tak perlu kita nak fikir macam tengok baca soalan dan apa sebenarnya, dan dia kena jawab berdasarkan minat dengan
kebolehan dia kalau dia rasa dia betul dengan diri dia, dia jawab ya. Kalau maknanya berbeza dengan pentaksirian yang biasa dilakukan ketika contohnya hujung tahun ataupun setiap penggal, tak perlulah mereka mencari kata kunci atau melihat berapa markah, tetapi jawablah secara spontan tulus daripada hati. Ya, saya. Dan juga IMK ni dia maksudnya dia perlu dia maksudnya kalau dia nak ambil semula tak ada masalah, tapi dalam tempoh dalam 3 bulan 6 bulan dia boleh ambil balik. Baik, cikgu saya ada soalan, apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan realistik itu sendiri? Mungkin ramai murid yang macam realistik, apa realistik itu? Ya, betul. Okey, realistik dalam IMK dia adalah dia bermaksud maksudnya pelajar itu ataupun itu dia suka suasana sekitar yang mengenai mechanical, ada juga praktikal. Maksudnya pelajar itu dia suka suasana yang memerlukan dia buat. Sebenarnya realistik dalam maksud dalam IMK ni maksudnya dia do it. Maksudnya dia buat. Lakukannya. Lakukannya. Dengan juga dan seterusnya adalah pelajar itu dia menyukai ataupun dia selesa bekerja dengan objek, dengan mesin, dengan haiwan dan juga dengan tumbuhan. Maksudnya yang realistik dalam IMK ni dia suka maksudnya dengan mesin ke dengan apa, dia memang sukalah dia bekerja dengan mesin tu, dan juga dia lebih suka bekerja di luar bangunan ataupun dalam lapangan. Maksudnya bukan dalam satu tempat sahaja dia duduk, maksudnya dia kena perlukan pergi ke tempat lain. Maksudnya dia akan lagi rasa macam wah seronoknya kali ni. Dan last sekali dia akan lebih kompetitif kalau melibatkan suasana pekerjaan yang melibatkan aktiviti fizikal dan juga dan sebagainya lah. Lebih selesa bekerja di lapangan bermakna dia lebih suka berbanding duduk di hadapan komputer setiap hari rutin yang sama. Ya, saya. Lebih sukakan aktiviti luar, aktiviti fizikal, dan saya lihat orang ni orangnya yang kompetitif ya cikgu. Betul. Baiklah, sebelum kita berbincang dengan lebih lanjut lagi bagaimana konstruk realistik dalam inventory minat kerjaya ini membantu murid-murid, kita nak rehat seketika, jangan ke mana-mana, kembali selepas ini ke pentaksiran psikometri. Terima kasih masih menonton pentaksiran psikometrik di Didik TV KPM, masih bersama Cikgu Azwar dan saya Nisaki membincangkan konstruk realistik dalam inventory minat kerjaya. Kita dah tahu realistik itu maksudnya apa dan apakah konsep-konsep yang ada dalam inventory minat kerjaya, dan kita membincangkan tentang realistik. Tetapi kan cikgu, macam mana kita nak tahu seseorang tu orangnya realistik? Apa ciri-ciri yang menunjukkan dia adalah seseorang yang realistik? Okey, terima kasih Lisa. Sama-sama. Okey, yang pertama adalah kita tahu realistik ni adalah kalau kita sebut realistik adalah benda yang real, maksudnya benda yang wujud. Kalau kita nak lebih senangnya, realistik adalah benda yang wujud lah, benda yang boleh disentuh, boleh yang dilihat dan sebagainya. Dan antara ciri-ciri personality realistik adalah yang pertama adalah individu itu adalah sangat-sangat orang yang sangat praktikal, fokus, dan juga orang yang mechanical, dan seterusnya adalah orang yang suka yang berterus terang dan juga gigih dan tahan lasak. Jujur. Ya, orang yang sangat jujur dan tahan lasak maksudnya. Orang realistik ni orang yang apa dia dapat cabaran ke apa, dia boleh lah dia buat kerjanya. Sukakan aktiviti fizikal. Ya, saya. Dan seterusnya adalah jenis yang tegas dan juga yang berprinsip. Dan last sekali adalah orang yang introvert dan juga berhemah. Maksudnya realistik ni dia akan mengakumi semua. Dia tengok kesesuaian tempat yang mana dia rasa okey, kat situ dia akan rasa lebih tahan lasak dan sebagainya. Baik, tapi macam kenapa pentingnya untuk kita kenal ciri-ciri ataupun personality realistik ni cikgu? Okey, bagi saya kepentingan realistik terutama dalam IMK, dia lebih kepada saya akan bahagikan kepada mengikut kepada diri sendiri, kepada ibu bapa dan juga kepada pihak sekolah sendiri. Yang mana kepada untuk diri sendiri kan, maksudnya apabila pelajar itu tahu bahawa rupanya cikgu saya dah dapat, saya makan hujan saya IMK ni saya realistik saya paling tinggi cikgu. So apa sebenarnya? So apabila dia tahu dia realistik adalah first kali dia akan dapat menentukan minat kerjaya dia dengan yang betul lah. Maksudnya dia tahu kalau dia tinggi realistik, dia akan tahu kerjaya dia apa realistiknya yang sesuai dengan dia. Dan yang seterusnya adalah sekiranya semasa dia tingkatan 1, maksudnya kalau dia tinggi realistik dan sebagainya dalam IMK, maksudnya dia dapat memumpuk orang panggil apa, memumpuk minat kepada mata pelajaran dalam tingkatan itu. Maksudnya kan tingkatan 1 kan dia ada macam STEM, TVET dan sebagainya. So kalau dia rasa okey cikgu saya lebih kepada tinggi yang ini, so awak lebih kepada subjek sains ataupun subjek TVET dan sebagainya. Itu semasa tingkatan 1. Kalau masa tingkatan 3 juga dia boleh membantu semasa membuat pilihan
semasa dia nak masuk tingkatan 4 nanti. Betul. Kadang-kadang saya tak tahu sains tulen ke. Saya pun minat ni, sastra pun minat ni. So antara salah satunya adalah IMK dia dapat bentuk okey. Sebenarnya saya sesuai ambil sains cikgu. Okey, saya sesuai ambil aliran teknikal cikgu. So ini adalah salah satu cara juga. Dan semasa tingkatan 5 juga dia dapat membantulah untuk pelajar itu memilih program yang sesuai di dalam IPTA nanti. IPTA ke IPTA itu pulanglah. Maksudnya semasa IPTA itu dia dapat memilih okey. Sebab kadang-kadang kalau kita tengok pelajar lepas SPM kan, dia sampai selalu jumpa dengan GBKSM kalau kat sekolah lah. Dia cakap, cikgu, pilihan apa yang sesuai? Biasanya pilihan 1 dia akan dapat tahu. Tapi apabila sebut pilihan 2, 3, 4, 5 dia jadi macam saya nak masuk apa ya cikgu? Saya setuju. Kadang-kadang kita ada satu cita-cita tetapi hanya terhad kepada satu saja. Pilihan kedua ketiga tak ada. Tidak ada option orang cakap. Ini jadinya dalam IMK ni dia dapat terutama realistiknya kita dapat tentukanlah okey. Saya minat ini cikgu. So kita bolehlah buat pilihan kedua dan ketiga. Dalam erti kata lain kita mencungkil potensi diri murid tersebut. Tapi apa kepentingannya pada pihak sekolah secara keseluruhannya? Okey, pihak sekolah sebenarnya dia boleh menggunakan data ini. Kita melihat data ini adalah sangat penting sekarang. Apa-apa data, big data kan. So sebenarnya apabila data IMK ini pihak sekolah dapat merancang untuk perancangan aliran akan datang. Maksudnya semasa tingkatan 1 kan, pihak sekolah dah buat. Apa tu GBKSM melaporkan kepada pihak sekolah. Okey, tingkatan 1 kebanyakan macam ni. So maksudnya tingkatan 1 ramai GBKSM bagi tahu ramai yang realistik, bukan yang jenis yang minat kepada bahagian sains. So kita akan rancang supaya pelajar tingkatan 1 ini lebih minat kepada sains pula. Dan juga setiap kali program yang kita buat di sekolah itu supaya capailah objektifnya. Ini tak orang yang minat realistik, tapi kita buat program seperti yang membuat kajian dan sebagainya. Jadi macam cikgu saya tak minat cikgu program macam ni. Nanti murid-murid pun kurang nak melibatkan diri. Saya. Baik. Jadi kalau dia tahu ini program yang saya minat, so saya pergi. Contoh pertandingan pidato contoh. Pertandingan sukan. So perkara itu sebenarnya sangat-sangat membantu pelajar. Dia minat ini bahagian saya minat sebagainya. Dan mereka akan lebih aktif di sekolah kan cikgu kan? Ya betul saya. Baik. Okay, sebenarnya pihak sekolah dah banyak menghargai kepada pelajar-pelajar kita. Kalau sedar tak sedar sebenarnya antara seperti program sukan sekolah, kita menghargai pelajar yang suka realistik. Kalau program dan sebagainya, saintis dan sebagainya dia lebih kepada konsep lain lah. Jadi sebenarnya macam itulah. Dan seterusnya adalah lebih kepada ibu bapa juga. Sebenarnya ibu bapa ni apabila sebenarnya isu besar kalau ibu bapa sebenarnya ni sah. Kadang-kadang kalau Lisa pernah tengok isunya, cikgu saya sambung belajar ini sebab ibu bapa saya suruh. Ibu bapa minta. Saya. Ibu bapa jadilah magistrate. Jadilah doktor. Jadinya tapi minat murid lain. Ya betul saya. Jadi saya pun pernah ada kelandikan kes macam tu. Maksudnya saya jujur saya cakap ada yang pelajar dia cakap dia dah belajar lama, lepas itu dan masa yang sama dia dah habis belajar dan dia berhenti belajar sebab itu adalah minat pilihan ibu bapa dia. Dan dia sambung balik minat dia dan sekarang dia dalam sangat-sangat bagus dengan pilihan kerja dia. So maksudnya di sini kalau ibu bapa melihat potensi anak minat lebih ke realistik dan sebagainya, so kita support dia punya perkembangan anak kita itu. Janganlah rasa macam dia realistik tinggi tapi saya nak dia jadi macam ni juga. So kita sama-sama bincang. Itu yang seronok. Kita sama-sama bincang dapatkan keputusan terbaik untuk murid tersebut supaya di masa hadapan mereka pun boleh menjadi seseorang yang cemerlang di dalam bidang yang mereka betul-betul minat dan bidang yang mereka betul-betul boleh laksanakan dengan sebaik mungkin. Baiklah, diharapkan memberi pencerahan kenapa pentingnya mengenali personaliti mereka yang realistik dan ciri-ciri personaliti mereka bersifat realistik ini. Jom kita nak rehat seketika, jangan ke mana-mana, kembali selepas ini ke Didik TV KPM.
robot-robot, awak seorang yang realistik ke tak? Kembali menonton pentaksiran psikometrik di Didik TV KPM. Cikgu Azwar masih bersama saya membincangkan kita mengenali konstruk realistik dalam inventory minat kerjaya. Cikgu, bercakap mengenai kerjaya, kita dah congkil potensi dan juga kecenderungan murid-murid melalui pentaksiran psikometrik ini. Tapi bagaimana kita nak memberitahu ataupun berkongsi kepada mereka apakah bentuk-bentuk pekerjaan yang sesuai dengan potensi diri mereka, cikgu? Okey Nisa. Okey, sebenarnya apabila kita menyebut kerjaya, sebenarnya kerjaya itu sangat besar. Betul. Kadang-kadang pelajar kita ni hanya terikat dengan pekerjaan yang popular. Popular, betul. So, popular apa contoh Nisa? Pekerjaan popular sekarang. Doktor, jurutera, peguam, apa lagi? Itu antara yang sering disebut-sebut lah. Itulah kebiasaannya kalau kita menyebut kerjaya, pekerjaan yang popular adalah seperti itu. Padahal pekerjaan ini adalah sangat meluas. Okey, artinya kerjaya yang sesuai dengan realistik ini adalah contohnya adalah seperti jurubina dan juga abang-abang kamera belakang ini adalah orang yang realistik juga. Juru kamera ini. Dan juga seperti juruterbang, bomber, pengendali drone, pelancongan dan juga atlet sukan. Itu adalah contoh-contoh kerjaya lah yang berkaitan dengan realistik lah. Cikgu ada sebutkan tentang juru kamera, pengendali drone antara kerjaya yang sesuai untuk mereka yang kecenderungannya lebih kepada realistik. Saya teringat ya cikgu, sewaktu saya sekolah, saya sangat suka mengendalikan kamera. Jadi saya menyertai pasukan majalah sekolah, ambil gambar. Jadi adakah itu menunjukkan saya ni seorang yang realistik? Ya, kalau mengikut minat kita itu adalah lebih kepada Nisa memang orang jenis yang realistik lah. Sebab orang realistik ni adalah orang yang suka menggunakan mesin. Dia mahir menggunakan mesin. Maksudnya kalau mesin, kenapa saya cakap drone ataupun juga kamera ini adalah orang yang realistik? Sebab dia menggunakan mesin ataupun dengan pandai. Maksudnya bukan semua orang yang dapat pegang alat-alat ini tapi berjaya. Maksudnya dengan dapat sempurna. Betul. Tak semua orang bila contohlah diberikan saya robot. Belum tentu saya dapat menggerakkan robot ini, belum tentu saya dapat mengendalikan robot ataupun peranti yang diberi, ya cikgu. Contoh betul. Bagaimana pula kalau dengan orang yang minat sukan? Adakah mereka seorang yang realistik? Okey, kenapa realistik? Atlet sukan adalah realistik. Sebab atlet sukan adalah dia bekerja di luar kawasan, di lapangan, di stadium. Kita tak pernah dengar lagi kan atlet sukan dalam bangunan. Mungkin ada, tapi kebanyakan sukan adalah semua di luar. Walaupun di dalam stadium contohnya, masih kita anggap sebagai lapangan kan cikgu kan? Sebab bukanlah rutin yang sama setiap kali. Tapi kan cikgu, kalau bercakap mengenai lapangan ni, maknanya orang yang bekerja dalam bahagian contohnya peladangan, itu kira lapangan ya cikgu? Ya betul. Kalau peladangan ni kenapa kita realistik? Sebab dia suka dengan haiwan, dia suka dengan tumbuhan. Maksudnya dia sangat-sangat menghargai. Kalau setiap kali kalau kita pernah tengok realistik ni, kalau kita pernah tengok orang tu bercakap dengan haiwan. Contoh cakap dengan kucing, apa khabar? Itu maksudnya dia selesa bercakap dengan haiwan. Itu adalah orang yang antara yang realistik lah. Saya lah tu pagi-pagi cakap dengan kucing, lapar ke? Realistik. Baiklah. Cikgu, saya sebenarnya tertanya-tanya. Kebanyakan murid kita ada sebutkan tadi, kebanyakan daripada mereka hanya ada satu saja cita-cita, satu saja pilihan. Bercakap mengenai diri saya sendiri juga. Saya nak jadi pensyarah. Itu dulu. Saya tak tahu apa option ataupun pilihan yang kedua, yang ketiga bagaimana. Sekiranya mereka tidak dapat orang kata apa kehaluan yang mereka nak tu, mereka dah tak ada pilihan yang lain. Jadi bagaimana cikgu boleh bantu mereka ni melalui pentaksiran psikometrik ni, cikgu? Okey, sebenarnya bagi saya sejujurnya psikometrik ni adalah sangat-sangat membantu. Dia macam ni. Minat dengan pencapaian akademik dia kena seimbang. Maksudnya kalau sekadar minat saja, pencapaian tak ada pencapaian akademik kita tak dapat. So kita takkan dapat. So maksudnya di sini kalau pelajar itu membuat IMK, dia dah tahu minat dia. Contoh dia minat saya lebih menjadi seorang arkitek ataupun mekanik ataupun peladangan dan sebagainya. So macam mana saya nak menjadi ke arah itu? Maksudnya dia kena tahu kalau nak menjadi arkitek, dia kena subjek dia skor yang ini. Itu adalah sangat salah satu membantulah. So kadang-kadang pelajar kita tak tahu. Contoh, cikgu saya mau jadi doktor ataupun saya mau jadi bomber dan tentera dan sebagainya kan. So dia tak tahu dia nak pergi macam mana, dia nak skor yang mana. So maksudnya dengan ini kita kena seimbangkan antara akademik dengan psikometrik inilah. Minat dengan jaya.
Saya jujur ya cikgu ya, Okey. saya pun beradanya saya di sini adalah dengan bantuan daripada pentaksirian psikometrik dan juga potensi yang dilihat oleh guru-guru di sekolah. okey. Jadi murid-murid di sekolah ini adalah antara cara bagaimana nak membantu kita murid-murid untuk mengenali dengan lebih lanjut potensi diri. Kadang-kadang mereka ni sebenarnya cikgu tidak cukup mengenali diri. Setuju tak cikgu? Betul. Sebab tu mereka tidak dapat bagi tahu, oh sebenarnya saya nak kerja apa ya. Dia tak ada idea sebab dia tak tahu diri dia boleh ataupun bagus bidang yang mana satu. Jadi apa antara langkah-langkah yang murid-murid ini perlu lakukan sekiranya mereka ingin mendapatkan bantuan? Cikgu, saya datang pada cikgu, saya nak tahulah sebenarnya saya ni boleh bekerja bidang apa, cabang mana. Bagaimana murid-murid nak dapatkan? Okey, jadi sebenarnya bilik bimbingan kaunseling adalah sangat besar. Sangat, orang panggil apa? Sangat besar peranannya. Sentiasa terbuka. Sentiasa terbuka kepada semua pelajar. Sebenarnya kalau berkaitan dengan peribadi, akademik, hala tuju dan sebagainya, datang saja. Maksudnya datang ke bilik kaunseling, berjumpa dengan guru bimbingan kaunseling, bercerita tentang apa yang awak nak bercerita, apa yang awak nak berbincang. So di situlah kita akan dapat sebenarnya dalam psikometrik ni macam-macam kita boleh buat dengan macam dengan ada yang kali ini kita bincang dengan IMK, minat kerjaya, dan event ni dia macam-macam ada. So kalau di bilik kaunseling kita datang, kita sama bincang macam mana kita nak membangunkan potensi pelajar itu. Baiklah, saya kira itu penjelasan cukup jelas daripada Cikgu Azwar berkaitan dengan topik kita kenali konstruk realistik dalam inventory minat kerjaya. Diharapkan memberi pencerahan kepada murid-murid bagaimana psikometrik ini membantu anda semua, pencerahan kepada ibu bapa untuk mencongkil dan mengenal pasti potensi anak-anak di rumah dan juga membantu mereka ke haluan yang tepat supaya di masa akan datang menjadi seseorang yang berjaya juga di dalam bidang yang diminati, dan juga kepentingannya kepada pihak sekolah agar murid-murid lebih aktif dan sebagainya. Baiklah, segala cara telah pun diberikan untuk murid-murid ini untuk membantu murid-murid. Murid-murid juga kena bantu diri sendiri. Baiklah, saya ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Cikgu Khairul Azwar yang merupakan guru bimbingan dan kaunseling dari SMK Dusun Nanding Hulu Langat, Selangor. Terima kasih Cikgu sudi bersama-sama dengan kami hari ini. Terima kasih juga kepada juru bahasa isyarat kita pada hari ini, Cikgu Siti Zubaidah Ahmad dari Sekolah Kebangsaan Pendidikan Khas Kuantan, Pahang. Diharapkan murid-murid semua dapat pencerahan dan selepas ini janganlah malu, janganlah segan untuk berkunjung ke bilik kaunseling di sekolah ya Cikgu. Sentiasa terbuka, sentiasa bersedia untuk membantu murid-murid. Terima kasih kerana menonton pentaksiran psikometrik di Didik TV KPM. Saya Nisa K. Semoga kita bertemu lagi.